Minggu lepas tu, buku tu tak ingat. Nak tengok muka surat. Tahu kan? Wa akrim al-hafazah al-katibin. Sarannya yang disarai oleh Al-Muhasibi rahimahullah, kita belajar pada minggu lepas, iaitu setiap masa hendaklah kita sentiasa cuba bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahagikan umur kita 3 perkara, iaitu satu bahagian untuk ilmu, untuk belajar ilmu. Satu bahagian untuk kita buat amal kita, baca wirid-wirid kita, hizb-hizb kita, Quran kita, zikir kita. Dan satu bahagian lagi untuk menunaikan tanggungjawab yang diwajibkan kepada kita, yang Allah SWT taklifkan kepada kita, pada keluarga kita. Kena bahagikan 3 bahagian. Satu bahagian untuk ilmu, untuk belajar. Ini siapa mati ni, bahagian ni. Baik orang mengajar, dia belajar ni serupa. Belajar dan mengajar ni mati. Dan satu bahagian untuk amal. Belajar saja pun untuk amal tak ada guna juga ni. Tanggungjawab, ilmu ni tanggungjawab. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata, aku paling takut bila aku akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bima amilta ma alimta. Banyak mana mu amal, mu tahu. Bukan saja mari dengar ni, lepas tu balik. Tak ada gapo-gapo, tidak ni. Ilmu ni tanggungjawab. Ilmu ni tanggungjawab. Tanggungjawab terhadap diri kita untuk amal. Dia tanggungjawab pada orang lain untuk sampaikan. Dia juga wasa'atun lil amal. Kena tekan untuk amalan-amalan kita, Quran kita, wirid-wirid kita hari ni, apa masa kita ni kena jaga. Kena jaga. Ada sahabat kita ayat pada kita, masa dia kena stroke pertama tu, anda tak ingat siapa dia ayat. Stroke pertama dia kena 2 kali, yang kedua tu mati. Dia kata, doktor kata mati dah pertama tu. Tapi dia cerita pengalaman dia kata, mari orang lain tak ingat, ingat wirid hari-hari dia baca. Orang lain tak ingat amalan-amalan dia kan. Dia kata dia ingat boleh baca tu, wirid-wirid hari-hari dia baca. Sebab tu wirid hari-hari ni penting. Ketika saat yang mana kita sangat berhajat, saat-saat kita sangat berhajat, tak mari hok lain. Wirid hok dia baca hari-hari, zikir-zikir hok dia baca hari-hari, hok lepas maya, waktu mari. Sebab tu istiqamah ni perlu, kita kena ada. Dan kita jangan ingat hok lepas maya, hok Nabi royak tu banyak lagi, panjang lagi sebenarnya, kena belajar. Dia cuba istiqamah kan. Walaupun kita jelas dah mana sunnah, mana bid'ah, tapi wirid lepas maya tu, kalau kita tak sibuk, memang kita kena baca sebanyak mungkin, sesempurna mungkin, dan setenang mungkin. Kena habiskan, kena belajar. Tambah-tambah dia lepas subuh tu, kalau tak ada majlis, tak ada program kan, kalau boleh siapa waktu matahari terbit, zikir pada Allah SWT atau baca Quran. Sebab kita sangat perlu kan benda-benda ni. Dia juga satu bahagian lagi untuk keperluan kita, Ini ada 3 bahagian. Satu, sibuk dengan ilmu, bahagi kita kehidupan kita hadirin. Ini tujuan kita belajar kitab ni, supaya kita dapat atur urus kehidupan kita sebagaimana jadi mukmin yang sebenar. Lepas tu ambil pengajaran daripada pengalaman lepas-lepas. Pengalaman lepas-lepas, bagaimana kita sia-siakan masa kita, kita tak kenal sunnah. Ambil banyak mana kita buang masa. Dia cuba tebuslah. Maksud ambil iktibar pengajaran dari sudut kehidupan kita sendirilah. Kalau ambil pengajaran dari sudut kehidupan umat-umat dahulu gak, daripada Quran lah, tak boleh lari dah, waktu lebih jelas lagi lah. Lebih jelas lagi. Kemudian fikir tentang gambarkan apabila dunia ni telah kiamat, hanya ada 2 golongan sahaja. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ni Syekh Muhasibi kita baca pada minggu lepas ni. Ni kena gambar kan. Kena belajar pejam mata, renung, khususnya waktu-waktu lepas tahajud tu. Dak tenang. Anak-anak tidur lagi. Cuba gambar ke.
Dunia ni telah kiamat, sekarang ni kita dibangkit depan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu satu golongnya fariqun fil jannah, satu golongnya dalam neraka. Fariqun fil jannah, satu golongnya dalam syurga, satu golongnya dalam neraka. Maka kita duduk mana? Maka mengenai ke perkara begini hadirin, ni di antara cara kita islah diri kita. Cara kita islah diri kita. Lepas tu hendaklah kita nilai lagu mana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagu mana kedudukan kita di sisi Allah, kita tahu hadirin. Nak tahu lagu mana kedudukan kita di sisi Allah, buka Quran jugalah. Oh, sifat-sifat mukmin tu lagu mana sebenar? Alladina hum fi salatihim khashi'un walladina hum 'anil lagwi mu'ridun. Patut tak pada kita. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ni tidur bahagian daripada malam, bangun tahajud. Wabil ashar yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ini sifat-sifat yang Allah Taala sifatkan pada orang mukmin yang perlu ada pada kita sebenarnya. Jadi dengan lagu ni hadirin baru kita tahu kalau kita duduk tengok kita ni orang masjid dah. Kita sampai peringkat tu kita kena naik. Kita nak jadi mukmin yang mana betul-betul taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul sebagaimana Allah Taala sifatkan dalam Quran tu, kita nak letak pada diri kita. Tak pada diri kita. Lepas tu di antara cara juga wa akrim al-hafadhah al-katibin. Muliakanlah paling-paling tidak malaikat-malaikat kiri kanan kita ni. Allah SWT gambar dalam surah Qaf kan? Talaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin. Malaikat duduk kiri kanan tu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak lafaz seseorang apa-apa perkataan, sama ada perbuatan dia, perkataan dia tu duk tulis setiap masa. Nabi ayat ni Allah Taala ayat, lepas tu Nabi pula ayat dalam hadis. Malaikat-malaikat ni cerita hak malaikat ni supaya kita gambarkan sentiasa, supaya kita dapat jaga diri kita daripada melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Gambarkan, tasawurkan, tetap yakin kita, iman kita pada malaikat ni, dia membantu kita jadi mukmin yang soleh. Kadang-kadang tu tak ada orang dah, kita depan saing orang jadi molek. Tapi bila duduk seorang, mari macam-macam. Jadi lagu lain. Jadi nak suruh betul, nak suruh jadi molek juga ni, maka gambar malaikat-malaikat ni dia mendidik kita sebenarnya. Mendidik kita untuk jaga diri kita. Tasawuf kewujudan malaikat, Nabi ayat pada kita. Dan Allah SWT pun ayat pada kita. Ini di antara cara salafus soleh kita yang mana mereka gambarkan malaikat. Kalau kita tengok nasihat-nasihat tabi'in sendiri kepada tabi'in, baik tabi'in kepada orang selepas dia tu, kebanyakan nasihat dia mesti ada ciri-ciri ni. Mesti ada ciri ni. Tak malu kau buat lagu ni, duduk lagu ni cakap sia-sia, seperti mana nasihat nasihat Atta, anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nasihat dia bila tengok tabi'in duduk buat cakap sia-sia, dia kata tak malu ke? Mana di sisi kita tu ada malaikat catat amalan kita. Mana daripada pagi sampai malam tu tak ada nak tulis kebaikan tu, ataupun campur kebaikan dengan kejahatan, ataupun kejahatan lebih banyak lagi daripada kebaikan. Tak malu ke? Ini mereka ni, bila kita tahu cakapan mereka ni, gambaran mereka, tetap janji-janji khabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka praktikkan dalam kehidupan dia. Ini cara kita. Kalau tidak, kalau kita suruh tak ada gapo-gapo agak, tak ada orang perhati agak, mulalah syaitan mari bisik pada kita. Lepas tu guna nikmat Allah SWT dengan penuh kefahaman. Dengan penuh kefahaman. Jadi orang yang sangat jelas tentang dunia ni tempat ujian. Allah SWT datangkan kita waktu yang singkat aja untuk kita hadapi ujian yang Allah uji ni, untuk kehidupan kita yang sebenar di akhirat. Guna nikmat Allah dengan perantara nikmat Allah juga. Tapi langgar perintah tak mungkin. Tak. Kita ni kejadian Allah jadi kita. Lepas tu guna nikmat Allah, perantara nikmat Allah. Tapi langgar perintah Allah SWT ni orang tidak faham tentang Allah SWT, tentang maksud hidup. Jadi nasihat dia, watanawal ni'amillah bil fahm. Gunalah nikmat Allah dengan penuh kefahaman. Nikmat keluarga, isteri, nikmat anak, nikmat harta, nikmat semua ni
Kita guna-guna dengan penuh kefahaman. Kefahaman apa dia? Seperti mana Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran. Nabi jelas pada kita tentang maksud hidup kita. Mana guna perkara semua ni untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk dapat redha Allah Ta'ala. Semua tu loya juga sebenarnya. Dapat duduk sekali, nikmat ibu bapa, nikmat keluarga, ziarah, nikmat isteri, nikmat anak. Cuma kaitkan semua perkara ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tasawur semua. Waruddaha ilaihi bihusnis san. Lepas tu balas nikmat-nikmat ni dengan puja dan puji pada Allah SWT dan syukur nikmat dia. Habis kat tu. Seterusnya pula wahzar min attihamin nafs bi ru'yatil maqamat wa tusaffihul haqq bi ghamtin nas fa innahu summun qatil. Ibarat dia ni mughlaq sikitlah. Tapi sebagaimana Syekh Fatah Abu Udah dia bagi tahu mungkin makna dia sebenarnya, kalau terjemah secara harfiah dia juga, berhati-hatilah dengan cara kita menyalahkan diri kita. Apabila kita melihat bahawa kita ni ada kedudukan, makam kita tinggi di sisi Allah. Bila kita mari perasaan itu. Bila mari perasaan kita ni ada kedudukan dari sisi Allah ni, dapat mari masjid sama dah ni, dapat ikut sunnah dah ni, dapat semaya sunnah. Mari, saya tengok marilah lu. Setan ni memang cara dia lagu tu hati. Dia mahal bab ni iblis ni. Lama dah sebelum dia jadi iblis tu dia makhluk Allah yang soleh dah. Jadi perasaan orang soleh semua dia tahu belaka dah. Nafsu-nafsu tu dia, sebab tu dia masuk kat ni juga. Jadi Syekh Muhasibi rahimahullah nasihat kepada kita, apabila mari perasaan lagu ni maka cara dia lagu mana? Dengan cara kita menyalahkan kita, menundukkan diri kita ni. Apabila sampai peringkat, apatah lagi kalau sampai peringkat wa tusaffihul haq, kita mula merendahkan kebenaran. Orang-orang benar lagu ni kita salah baik kefahaman kita ke gapo ke, maka kata salah kita sebenar gini. Kita suruh kita ada kedudukan. Biasanya orang yang mana merendahkan kebenaran ni dengan sebab sikap tu dia rasa dia ada kedudukan. Dengan sebab kita rendahkan orang ramai tu, bila royak kebenaran kepada kita, sebab itu kita kena, Syekh Muhasibi rahimahullah royak pada kita ni, kita kena merendahkan diri kita. Jangan terpedaya dengan perasaan kita bahawa kita ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Taala. Sebab rasa ghurur dia panggil. Kalau dalam bahasa istilah lain kan ujub lah. Rasa ujub, ghurur, terpedaya dengan amalan kita sendiri. Dia kata sebab benda ni kalau tak berubah fa innahu summun qatil. Ini rasa lagu ni ghurur ataupun ujub ni, ini racun yang membunuh. Racun yang sangat bahaya. Yang sangat bahaya. Cara nak selesai ni sebab tu kena baca juga kisah salafus salih kita. Khususnya hayatus sahabah tu, kehidupan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam Musnad Ibn Abi Syaibah, dari riwayat Imam Ahmad musnad dia, Abu Bakar bila dia nak mati, masa akhir hidup dia, anak dia Aisyah radhiyallahu anha pergi melawat dia. Dia ayat kepada anak dia, ya laitani kuntu syajarah. Kuntu syajarah. Kalulah aku ni pokok. Kalau aku ni pokok ataupun rupuk yang dimakan oleh binatang ternakan, lepas tu tubik jadi tai. Kalulah pokok. Abu Bakar itu, Abu Bakar sahabat Nabi dijamin syurga. Apabila mengenal kehidupan akhirat, takut. Bukan Abu Bakar saja, Aisyah sendiri pun lagu tu. Sayyidina Umar pun gitu juga. Sayyidina Umar dia kata apa dia? Sayyidina Umar bila baca surah Qaf sakit. Tengok sahabat. Surah Qaf, surah Zariyat, surah Tur. Ini surah-surah ni para salafus salih kita bila baca ni menengung. Batu Imam Ahmad di antara syair-syair dia, yang mana sapa pada kita, dalam syair dia sebut surah Qaf lah, tentang suasana gambar hari kiamat. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila dia pernah
ungkapkan perkataan, kalulah aku ni seekor kambing ataupun begi, lalu keluarga dia ternak dia sampai jadi gemuk, fa asman ma yakun, jadi sangat gemuk, lepas tu semelih, lepas tu makan sesakit. Ni para sahabat ni hadirin. Abu Darda pun gitu, Sayyidina Ali pun gitu, Sayyidina Osman pun gitu. Ini perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Bila kita perhati mereka ni, dia sudut ibadat kemuncak, tapi dia sudut takut pada Allah SWT sampai lagu tu. Takut tak diterima amal. Ini ciri orang soleh. Ni kuduah kita hadirin. Ya beza. Sebab tu kita ni, biar kita faham dulu, biar kita ada niat kita nak jadi seperti ni dulu. Jangan kita terpedaya dengan keadaan kita ni, kita suruh tak apa. Bahaya. Sebab tu kita duduk sibuk tarik-tarik tu. Sebab kita suruh ni, kita suruh macam tak apa tu. Bahaya keadaan kita hadirin. Kita tak tahu. Amalan kita begitu lemah. Tapi mulut kita tak jaga. Pandangan kita tak jaga. Bahaya. Jauh kita dengan salah. Para salah, khususnya para sahabat ni, amalan begitu jaga sekali, tapi takut depan dengan kehidupan akhirat. Sebab apa perasaan itu timbul tu hadirin? Punca daripada Quran lah. Mula zaman mereka Quran. Tak dapat tidak dah tadabbur mereka Quran. Seminggu sekali paling kurang para sahabat. Quran rata daripada awal sampai akhir, Quran tu yang menyebabkan mereka jadi lagu tu. Quran, bahasa-bahasa yang Allah Ta'ala guna dalam Quran tu memang lagu tu. Nak surah yang disebut ada surah Qaf. Sayyidina Umar baca surah tu demam. Sehingga pas orang pergi ziarah dia sakit. Sakit bukan sebab lain, sebab surah ni, baca surah ni. Menengung. Mereka kesal daripada baca Al-Quran. Lepas tu wa'tazil, elakkanlah diri daripada takut jatuh orang pandai kamu, rasa kedudukan kamu jatuh di mata orang lain. Maksudnya secara wa'tazil, pedulikan. Dia kata, sebab nak jaga status, nak jaga ego kita tu. Nasihat Syekh Muhasibi Rahmu, cubalah elok daripada takut jatuh kedudukanmu di pandangan orang. Dengan cara lagu mana? Takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Li khaufi maqtihim, salah ni, li khaufi maqtihi, li khaufi maqtillah. Cara supaya kita nak elok rasa takut daripada jatuhnya manusia tengok kita, kita suruh takut orang fikir kita ni tak standard dah, jatuh dah. Kita nak buat gapo-gapo, banyak sekatan daripada perasaan gini ni. Berapa ramai orang hok pahal lek sunnah ni. Dia bila duduk sebab tu takut jatuh kedudukan dia, pandangan dia. Paksa royak khilaf juga. Tu bik mulut dia khilaf. Ngaji Madinah dah. Tapi tanya bab ni, khilaf. Khilaf. Dengan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak Allah Subhanahu Wa Taala depan agak, manusia reda ke tak reda ke, peduli ke apa? Sebab dunia sementara jelas. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala tu, keredaan dia tu keutamaan kita. Dia juga wa khaufal faqr, kemiskinannya, fakir. Takut. Ni perkara besar. Hok nasihat dia ni perkara besar saja. Ni berkait dengan kehidupan dalam kehidupan kita, masyarakat kita ni. Takut orang kata duk sibuk dengan bidah. Wah, mau hok faham tapi takut orang kata. Takut orang kata. Asal buat. Tak siwi orang kata. Padahalnya hok orang kata tu mimpi belaka benarnya. Nak banding nisbah pada kalau pergi masuk dalam kubur jumpa Allah Taala tu, kita amalan kita je akan bertanggungjawab. Kita bertanggungjawab. Hok orang kata kau tak kata tu ada gapo? Dia jadi kenangan seperti satu pengalaman yang pernah hidup atas muka bumi. Hakikat sebenarnya. Berapa ramai orang. Siapa dah jadi satu sistem kehidupan yang mana macam dengan agama dah budak tu. Tak boleh. Kamu kursus tu email kan. Tu email tak pergi sembahyang Jumaat tak apa. Tu email tak ada apa sembahyang siap. Keadaan tu. Tak wirid. Kaki. Tak pergi sembahyang Jumaat tak apa. Sebab tu dia bid'ah, dia kesal lagu tu hadirin. Seperti Maulana Hadi kata kan,
Tak email semangat kan. Suruh orang wirid tepek dinding masjid dia tu. Jangan keluar sebelum habis wirid. Hari tu dia sibuk. Tak pergi semaya lalu. Siapa tak pergi semaya? Siapa dia ajar awak gitu? Tinggal sunnah lalu. Ya bid'ah dia kesal dia lagu tu. Dia akan merosok dia sebenarnya. Kok Nabi ajar molek dah benarnya. Nabi baca wirid Nabi ajar panjang sebenarnya, bukan seperti hon. Panjang lagi sebenarnya. Boleh sampai isya daripada maghrib sampai isya. Tapi benda tu Nabi tak wajib ke. Nabi tahu dah keperluan umat dia ni. Kok Nabi kemah keming comel dah. Orang ada masa baca. Kita nak buat majlis ilmu boleh. Kalau Nabi tu tak boleh buat majlis ilmu pula. Maghrib tak boleh. Sunnah dia kena baca wirid Nabi ajar. Susah kita. Tengok tu, hikmah dia banyak tu. Hikmah dia, Nabi ajar tu memang puas hati dah. Sini hikmah kita kembali semula sini ni. Di antara punca yang menyebabkan satu orang tak boleh nak berubah. Ni, pertama takut orang kata, takut orang marah. Takut jatuh keadaan dia tu. Kedudukan dia tu. Dengan cara nak berubah ni, kita kena fikir bagaimana sudut pandang Allah SWT pada kita. Bila letak Allah SWT, bila boleh letak Allah Ta'ala depan kat, tak apa, orang lain lagu mana pun baru ada kekuatan. Yang kedua ni, satu orang tu kadang-kadang dia terkesan dengan dunia, tertipu dengan dunia sebab cari makan dia lah. Tertipu dengan dunia sebab tak nampak kehidupan akhirat. Takut miskin. Maka hijau dia tu tak boleh. Tak boleh semaya ke, tak boleh semaya Jumaat. Tinggal dah. Dia tak boleh nak pilih. Kerja dia tak, awak kerja sini tak boleh semaya Jumaat. Tak boleh semaya Jumaat. Setara tu ya. Tak boleh semaya Jumaat. Patut kalau kerja tak boleh tinggal semaya. Tak kerja dah. Biar tak boleh kerja pun asal boleh semaya, asal boleh tak apa dah. Gitu sebenarnya sudut pandang orang mukmin. Biar tak boleh kerja pun, pastikan kerja dia, cari makan dia tu tidak melanggar syariat Allah Ta'ala. Kedudukan duduk situ. Lepas tu tak ada cari makan. Tak ada jalan. Minta dengan Allah SWT. Tak lama. Jaga semaya, jaga amal, jaga perintah Allah Ta'ala. Usaha nak cari pendapatan Allah Ta'ala buka jalan. Allah Ta'ala ayat dah dalam Al-Quran. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tak yakin ya. Buat tu pesan sok mari Jumaat. Ittaqullah tu buat apa? Ini punca kelepasan kita daripada musibah. Apa-apa ujian yang tak ada uji kita. Kita duk mikir dengan otak kita buat kira matematik. Tak boleh. Main darurat macam langgar perintah tak ada darurat. Lagu mana darurat? Kena tengok keadaan. Sebab itu Allah SWT mari ayat Quran, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bila satu orang tu dia tak akan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha cari hijau, cari bukan kata bila pakai duk semaya, pakai takwa, tidak, usaha cari habis ring. Lepas tu perintah jaga, minta dengan Allah Taala, Allah Taala buka jalan, minta Allah Taala buka jalan, pasti Allah Taala akan buka jalan, pasti. Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau tak boleh hak ni ujian ni mari ni, kalau tak ambil projek ni tak boleh kaya. Kita nak kaya ni masalah. Keinginan nak kaya. Duk main kerja jujur lagu ni gak, duk main 3,000 sebulan, 3,000 sebulan, 3,000 sebulan gak, berapa habis bulan habis. Nak tukar kereta baru tak boleh duk main kereta tu. Rumah duk main gitu. Nak tak ada rumah pula duk main nyewa lagu tu. Pas sore-sore tukar kereta, sore-sore tukar rumah. Berapa? Sepelek. Kita Toksik mula-mula setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau tak ada hubungan dengan Quran, tak ada hubungan dengan hadis Nabi SAW, kehidupan akhirat tak jelas, cabut, nunggu tak ada. Tahu, ada yang murid tahu ada, kalau 5,000 sebulan masuk nyak. Orang tak tahu. Nak tahan lagu mana. Nasihat Muhabisi dia bagi tahu, elok diri supaya tidak takut pada kefakiran dengan apa? Biqurbil ajal. Kena tasawur ke bahawa kematian ni bila-bila masa. Ini nasihat dia. Tapi Allah SWT dalam Quran jelas lagi hari ni,
Kehidupan akhirat lah. Kehidupan akhirat. Bila satu orang tu kehidupan akhirat gambar depan dia, ke dunia ni memang dia rasa sementara sungguh. Dia bukan teori. Kehidupan akhirat tu ada dalam kepala dia. Ada dalam kehidupan dia. Dia akan lagu mana pun. Kereta kecil lah. Semua anak ramah pun. Lagi tak ada duit halal lagi tu. Tak cari. Rumah geming lagu tu. Nak jumpa Allah Ta'ala. Kadang-kadang dengan sebab ni, amalan ni lebih hebat daripada tahajud dia. Daripada semaya Jumaat dia. Kejujuran dia, nak jadi hamba Allah SWT, taksirnya dia langgar perintah Allah Ta'ala, dia jadi kata benda ni. Nak jujur je hati ni sebenarnya. Nak jujur jadi hamba Allah. Dia kejujuran tu terhasil bila tempat-tempat Allah Ta'ala uji kita. Sebab tu dunia ni tempat uji. Ya kadang-kadang dia kejujuran tak mari dengan semaya Jumaat gini. Sebab kita dah jadi biasa dah. Allah Ta'ala uji kita dengan cari makan tu. Dia uji dengan cari makan. Dia sebenarnya banyak uji kat tu. Nak zaman kita ni hadirin. Cara haram ni dah jadi macam halal dah. Manusia. Jadi antara perkara usul yang menyebabkan satu orang tu hijab dia dengan Allah Ta'ala, perkara haram. Sebab itu jangan terlibat. Jangan terlibat. Pastikan halal. Pastikan halal. Marilah lagu mana pun guna kewarasan kita. Panyo, pastikan dulu. Gapo-gapo kita nak terlibat dengan nego gapo dia, projek gapo dia dah. Pastikan halal. Lepas tu wakhfi asaraka mastata'ta. Lepas tu sembunyikan amalan kamu semampu kamu. Ni bis. Ni cara salafus salih juga. Buat amalan kebaikan dia. Gapo dia ni? Amalan-amalan sepatut sembunyilah. Tahajud dia, semaya sunat dia selain daripada rawatib qabliyah ba'diyah tu, tu tak perlu. Hak lain-lain tu. Tak suruh ayat kok ke, puasa sunat dia, suruh ayat kok ke. Ni sembunyi. Ini lebih baik untuk kita. Sedekah-sedekah kita, tolong kita tolong orang ni. Sembunyi. Kita buat penadah nak tolong orang penadah. Kita tolong orang susah. Jadi ke qurb untuk menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Taala. Tasawurkan hadis-hadis Nabi bagi tahu satu orang itu masuk syurga dengan bab tolong seekor anjing ya. Anjing tolong masuk syurga, ni kita tolong orang. Tentu lebih mulia daripada binatang. Yang anjing itu sebenarnya Nabi sebut tu supaya kita saling tolong-menolong. Jadi mana kita boleh tolong. Nak target hati kehidupan kita ni kena rancang. Tak. Orang miskin ni tak ada orang cara, biar kita cara. Biar kita cara. Sekadar kita boleh tolong. Sekadar kita boleh tolong. Jangan duk lok kau orang semua je. Kita kena ada. Tapi kaedah dia agak seperti mana kita belajar dalam adab mufrad lah. Mula-mula keluarga dulu. Kerabat dulu. Ataupun dekat-dekat dengan kita tu dulu. Nak tolong. Adik-beradik dulu. Dia gitu aja. Dia gitu kaedah dia. Tapi sembunyikanlah segala kebaikan kita selagi boleh. Ni amal-amal patut sembunyilah. Lepas tu wabzul juhda indal masywarah. Lepas tu bila masywarah, bila dipanggil masywarah sama-sama orang Islam ni, maka usaha sehabis bagi idea, fikiran, buah fikiran semampu mungkin. Ini sifat orang mukmin sesama mukmin. Wa ahibbu fillah bi'azm. Lepas tu bina hubungan sesama orang Islam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesungguhan. Putus pun dengan orang, balah dengan orang pun bihazmin, dengan sungguh juga. Kau patut putus. Kau patut kemah. Ini dari segi muamalat kita lah. Dari segi muamalat kita. Bina hubungan dengan kasih sayang. Kalau ni Nabi ajar kita sedap lagi lah. Kalau hadis Nabi lebih sedap lagi. Kalau kita belajar dalam adab mufrad tu. Satu orang pergi ziarah saudara dia, kan? Saudara dia masuk sesama Islam lah. Allah Ta'ala hantar malaikat. Tanya dia nak gimana, kata nak pergi ziarah fulan. Jadi gana dengan dia? Tak ada jadi gana. Ada bisnes gapo? Kata tak ada bisnes gapo. Nak pergi ziarah dia sebab aku suka dia. Maka malaikat tu kata, ana rasulullah ilaikum.
Aku ni wakil Allah pada kamu. Malaikat royak pada orang itu bahawa Allah SWT kasih pada kamu lebih daripada mu kasih pada orang itu. Allah SWT kasih pada kamu lebih daripada mu kasih orang itu. Allah SWT ziarah. Mudah nak dapat kasih sayang Allah SWT. Sunnah Nabi ajar pada kita kan? Ziarah. Tak ada bukan sebab ke lain. Sebab apa? Sebab sama Islam. Ziarah. Bina, belajar muliakan orang mukmin dengan sebab orang mukmin tu, sebab sama-sama Islam kita. Bina. Amalan mudah begini kan. Lepas tu tapi nak buat amalan tu sebab tu dia kena tahu kelebihan dia. Baru ada ihtisab. Daripada ihtisab ni baru mari ikhlas, baru mari ihsan. Baru kita buat dengan penuh semangat. Kalau tidak jadi adat. Ziarah dah buat dah amalan tapi tak ada gapo-gapo. Hati tak terkesan. Dan kan tidak ni ziarah pergi. Sah kawan. Sama-sama kita lah. Sama kita. Lepas tu wala tukhali, ni adab pula nak saing dengan siapa dia ni? Bersaing. Wala tukhalil illa taqiyan aliman. Janganlah bersahabat melainkan dengan orang bertakwa. Carilah orang bertakwa. Orang takwa ni siapa dia? Orang pada zahir jaga perintah Allah Taala tu takwa dah tu. Setara tu je, tak perlu cek habis kan. Tak. Orang zahir dia jaga perintah Allah Taala. Jaga semaya bel. Padat dah. Boleh buat saing dah tu. Boleh buat saing dah. Orang lain-lain tu kak tak perlu selidik dah. Orang lagu ni boleh buat saing. Aliman. Lebih-lebih lagi orang alim. Orang berilmu. Cuba bersahabat dengan orang takwa dan orang alim. Wala tukhalid illa aqilan basiran. Janganlah kamu bersahabat melainkan orang cerdik. Mata hati dia jelas. Untuk kebaikan kita hari ini. Wa kun muqtadiyan biman qablaka. Jadilah kamu pula waktu dia sudut kita nak bersahabat, nak ambil nafak daripada orang. Kita sendiri, jadilah diri sendiri orang yang boleh dicontohi. Biman qablaka, orang yang selepas kamu. Orang yang sebelum kamu minal a'immah. Wa kun jadilah orang seperti orang yang mana boleh dicontohi seperti a'immah sebelum kamu, imam-imam. Dia juga wa mualliman, orang yang boleh mengajar selepas kamu minal ummah. Mana orang dulu kita jadikan sebagai qudwah. Kita ikut petunjuk salafus salih dulu. Dan kita sendiri siapa boleh ajar orang kemudian daripada umat ni. Imaman lil muttaqin, sebagai qudwah kepada orang bertakwa. Kahfan lil mustarsyidin, dan sebagai pelindung bagi orang yang nak dapat petunjuk. Nak beranak, nak tanya, nak gapo-gapo tak, kita boleh jadi tempat mereka bertanya khabar, pendapat, bagi petunjuk, bagi ajaran, bagi buah fikiran yang mana yang memberi kebaikan pada mereka. Tu dari sudut muamalat, dari sudut usaha kita untuk jadi orang yang dicontohi. Nasihat seterusnya, wala tudhiranna ila ahadin syakwa. Jangan zahirkan pada siapa-siapa pun syikayah kita. Makna syikayah apa dia? Aduan. Kalau boleh kita orang mukmin ni jangan ngadu, belajar jangan ngadu kat orang. Ni pun sifat mukmin. Jangan ngadu kat orang. Kecuali darurat. Selagi tak darurat jangan ngadu. Cuba kita belajar mengadu hanya pada Allah SWT. Kemana saya duduk situ hadirin, benarnya. Kemana saya duduk situ. Segala musibah kita ni, sebelum ayat kat orang tu, kita kena rasa kita ni ada Allah dulu. Ada Allah. Belajar mengadu hal pada Allah. Sebab dia yang boleh sesat sebenarnya. Orang lain itu asbab belaka selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia sebenarnya. Dia itu ni dah bentuk ujian. Jadi nak tengok kita lagu mana dengan dia. Nak tengok kita lagu mana dengan dia. Allah sendiri pun ajar lagu tu. Mari musibah tu supaya kita tadarruk pada dia. Walaqad arsalna ila min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Itu kaedah Allah. Musibah mari supaya manusia tadarruk pada Allah, kembali pada Allah Taala. Kita pun kena faham Nabi Allah Taala datangkan musibah pada kita untuk kita hampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wala ta'kulu bidinik dunya. Jangan makan. Jangan cari makan dengan jual dunia. Jangan cari makan dengan jual agama untuk dapat dunia. Jangan.
Jangan hak ni hak terlibat agak alim ulama ni, orang terlibat dengan perjuangan. Dengan perjuangan ni, hak ni terlibat ni. Dia orang yang mana pertama masuk neraka lah ni. Seperti mana dalam hadis sahih. 3 golongan lah. Alim ulama, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedekah. 3 orang ni akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ni sebab apa ada peluang untuk makan, untuk ambil dunia dengan berlandaskan agama. Hak ni. Tak ayat Allah sebenar supaya dalam Quran gak, kalau dalam surah Baqarah gak, kecaman Allah Taala pada Yahudi menyembunyi kebenaran itu semua tu sebab dunia belaka. Sama ada pengaruh ataupun harta tu tak boleh royak kebenaran. Ben royak kebenaran cabut. Ni gaji 9,000 lah ni. Tak. Gaji 9,000 ni. Ben royak tahlil tak boleh. Malah tak boleh bid'ah juga setuju gak. Supaya dalam Quran sebenar nak bawa agama seperti mana sahabat dulu, seperti zaman Nabi dulu. Oh cabut. Oh bahaya. Ujian atau ujian? Ujian. Time kita tak ada gapo-gapo tak apa sedap kecek dah. Terlibat dengan sana lagu tu. Terlibat dengan sana lagu tu. Cuma kaedah lah kena pandai. Nak pujuk masyarakat kita lah ni hati ni. Masyarakat kita ni apa? Dengan masalah. Sebab mungkin ada ulama juga. Sekarang ni kita nak bagi faham masyarakat bahawa seperti mana dalam Quran lah. Sebab tu ajak masyarakat kembali pada Quran dan sunnah ni sebenarnya secara tidak hanya sesat dah. Masyarakat ni tak boleh tengok orang pakai jubah, ada janggut, pakai serban. Title ulama lah, molek belaka. Masih lagi. Dan dalam Quran Allah Ta'ala ayat dalam hadis Nabi kata bahawa umat ni akan jadi ikut macam Yahudi Nasara. Akan jadi seperti Yahudi Nasara. Seperti maksud Nabi. Sebab tu amal yang sunnah dia nak ajar ke tak? Semaya Jumaat, pahala berganda-ganda. Siapa dia jaga semaya Jumaat, Jumaat, Ramadan. Celah-celah tu kalau dia tak buat dosa besar, hapus dosa belaka. Maksudnya nak suruh bersih. Sebab tu Nabi SAW sampai satu peringkat seperti mana hadis dalam Muslim, dalam Bukhari sendiri pun Nabi riwayat dalam satu hadis, aku ingin latih orang lain jadi imam. Aku tubik masjid, panggil beberapa orang anak muda, pergi cari rumah orang. Huk semaya di rumah. Bukan tak semaya, huk semaya di rumah. Waktu aku bakar rumah dia. Dengan tua-tua dia. Hasrat Nabi, keinginan Nabi. Bapa? Nak marahnya Nabi, umat dia ni tak mari semaya Jumaat. Tujuan dia, kenapa nak suruh semaya Jumaat ni? Supaya umat dia bersih. Jumpa Allah Ta'ala dia kata bersih.
Tujuan Nabi SAW. Ini keinginan Nabi, kehendak Nabi. Dah daripada rumah lagi, ampun dosa, langkah tu dah ampun dosa, diberi pahala sampai masjid, malaikat doa lagi, semua tu. Lepas tu zikir-zikir, lepas maya kita royak tu kan, semua mengampuni dosa. Nak ke apa? Nak padah dah sebenarnya. Tak perlu lain dah. Lepas tu dengan baca Quran lagi. Baca Quran nak suruh berahin, Nabi kata kan? Nabi kata, siapa dia baca man qara harfan min kitabillah falahu 10 hasanah. Siapa dia baca satu huruf daripada Quran, 10 hasanah. Ana lam aqul alif lam min harfun bal alifun harfun. Setara tu Nabi nak suruh kita terliur dengan Quran ni. Aku tak ayat Nabi kata alif lam min satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, min sehuruf. Mana alif lam min 30 hasanah dah. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa puluh dah? 90 dah. Alhamdulillah rabbil alamin sesurah tu. Oh, hasanah kita ni. Tujuan Nabi ayat tu bukan nak suruh kita bilai hasanah, nak suruh kita baca biar tadabbur. Benda-benda tu digula-gula dengan fadilat tu supaya kita tadabbur Quran, supaya kita baca lepas tu tadabbur, supaya baca Quran. Bukan baca Quran dengan niat nak benda tu, tidak. Nak tarik kita, nak supaya kita bermotivasi untuk baca Quran tu. Tapi moga dia kena tipu kau setan kat baca Quran semata-mata baca Quran. Makna tak faham. Jadi baca gak suruh mimpi gak, oh banyak dah ni. Boleh selah setengah juz gak rasa banyak dah pahala ni. So huruf 10 hasanah dengan tanpa faham. Tidak, bukan lagu tu sebenarnya. Bukan lagu tu. Nabi ayat pada kita. Ini ajaran Nabi, sunnah Nabi, Nabi ajar ni pada sebenarnya cukup dah. Lepas tu banding pula keadaan masyarakat kita hari ni. Dak, hasrat Nabi, keinginan Nabi supaya bagaimana orang lelaki jaga semaya Jumaat. Benda tu tak berlaku ke? Kita tengok bahkan orang tak semaya pun. Tentu pun hijau kita banyak. Jadi orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Taala, jujur dengan Nabi, jujur bahawa dia kasih pada Nabi, apa nak buat sibuk orang lain? Kalau tu imam tak buat tahlil, tu imam tak buat maulud dak. Oh. Gagal. Satu benda yang sangat besar bagi dia tu. Tapi anak mungkin dia, anak beranak dia sendiri tak semaya Jumaat, tak ada rasa gapo dia. Mana jujur dia dengan Allah Taala? Mana jujur dengan agama? Tak ada. Tak ada. Sebab tu silap masyarakat kita. Dia sebenarnya dia faham orang ni penting ni sebab atas dasar agama, tapi tepat silap. Patutnya kalau nak guna gapo, dia punya sensitif dia tu tengok orang tak semaya, tengok orang tak jaga semaya Jumaat ni. Sepatut ke arah tu. Sebab apa? Nabi siapa nak bakar rumah ni? Kehendak Nabi ni. Kalau dia kata kasih pada Nabi, cinta pada Nabi, maulud ni atas dasar cinta pada Nabi, hak ni utama. Fikir lagu mana ni? Oh, kena buat masuk agenda tu. Maulud kita ni tajuk semaya Jumaat. Bagaimana supaya seluruh anak mungkin ni buat semaya Jumaat. Hak ni keinginan Nabi ni masuk dalam perbincangan tu. Mana anak mungkin kita hak ni. Mana banyak hijau lagi sebenarnya hadirin. Banyak hijau. Baik kita sendiri hok pehadah ni pun bukan kata demo tak pahal sedap dak, kita sendiri hadirin. Kalau kita nak jadi dibangkitkan, Nabi sebangga dengan kita, maka sekarang ni hadirin kita kena bangun dalam masyarakat kita, anak-anak kita sendiri, dak usaha biar dia faham, usaha biar dia ikut, usaha biar jaga hok tak semaya biar semaya, hok semaya dah biar semaya Jumaat. Usaha masa ni sikap dia kita ni usaha je hadirin, biarlah tak ikut tu. Biar Nabi Allah Taala cerita dah dalam Quran kan, Nabi Nuh berapa orang je, Nabi Ibrahim seorang je, Nabi Lut je pengikut dia. Tapi imam sama masalah, berjaya tak gagal. Mana ada orang kata gagal, Allah Taala kata berjaya, tak ada pengikut pun. Tapi sebab tu Allah Taala cerita perkara ni ayat pada kita motivasi.
Nebeng. Ya bukan nebeng. Dia mari perasaan tu, perasaan tanggungjawab, lepas tu lepas orang buat kerja baru. Dia keadaan lagu tu hari ni. Dia keadaan lagu tu. Nak buat. Lepas tu wakhuz bihadzika minal uzlah. Ni pun nasihat penting juga ni. Ambillah satu bahagian daripada hidup kita ni hadirin, waktu uzlah. Waktu uzlah. Uzlah ni setiap orang nak zaman lah ni uzlah penting ni hadirin. Sehingga salafus soleh kalau kita tengok ulama-ulama hadis kan, zaman-zaman Ibnu Mubarak, zaman-zaman Ibnu Uyainah, zaman-zaman ni mereka pahadah perkara ni hadirin. Sebab tu bila dia nasihat anak murid dia lepas ngaji hadis dah, bila nak balik balik lah. Jangan jalan dua-dua orang, jalan sorang-sorang. Tak wi jalan dua-dua orang. Berapa jalan dua orang buah lalu. Dia buah kat macam-macam masuk. Ya gitu. Salah kita lama dah nampak cara dia atur masa kita sebab apa? Kalau duduk sorang, jalan sorang baca Quran lalu. Duk ulang hadis Nabi ngaji tadi. Duk ingat-ingat dalam kelas tu. Tubik dua orang jalan, masuk lalu setan masuk, tiga masuk lalu. Kecek. Kita duk ngaji majlis ilmu kita mari daripada rumah setiap langkah boleh pahala tu bocor dengan mulut kita aja. Kecek dia tu hari ni kecek. Ada pasal-pasal. Sebab tu setiap orang ni perlu uzlah. Dia penuh uzlah. Cari masa. Ibn Jauzi ni dia panjang dia hurai. Perkara ni hadirin. Tengok Ibn Qayyim Jauzi ni bacalah dalam terjemah tu. Apa keperluan ni? Sebab nak zaman dia kata zaman dia, ni kita zaman kita lebih lagi hadirin. Lebih lagi zaman kita ni. Nak uzlah daripada apa? Uzlah daripada smartphone sendiri. Uzlah daripada tu sendiri. Uzlah. Kena ada. Cuma nak mari uzlah sini, dia tak mari gitu. Uzlah tahajud dulu. Cuma kalau tak boleh tahajud. Kita tak boleh bangun tahajud tu ni. Carilah semalam iktikaflah mana masjid, sore. Tak usah buat gu lah. Sore, carilah. Berat berat benar dah kita ni. Cari masjid. Tikah. Ambo ni moga orang tua orang tak beli kan. Kita pernah dididik oleh orang tua yang duduk dalam manhaj ni. Dan ambo sampai sekarang ni kita suka markah dia, markah tabligh. Markah dia. Kalau sekarang ni kita pergi, kita tak pergi dengan bayar dia. Kita pergi pukul 3 pagi, pukul 2 pagi pak dia. Pergi tengok anak muda tadi ni, budak muda. Dia muda daripada kita, kerja kilang, kita kenal dia, kita bertanya dia dah sebelum ni. Tapi boleh tengok budak kerja kilang, budak kerja supermarket, budak tabligh kan. Dah pukul 3 pagi, 4 pagi dia bangun semaya. Lama-lama dia semaya. Jerit semaya. Kita duk ngajar hadis hari, duk merasa hari-hari. Payah. Kita tengok dia jerit baru kita boleh jerit. Cah tengok dia, kita tak ada nak mai, duk nyada tengok dia baru boleh semaya 2-3 hari. Tengok orang tua-tua. Pukul 3 bang. Senyap-senyap bang, senyap-senyap. Biasa kata beliau senyap-senyap ya. Dia tak ada jemaah, dia senyap-senyap. Sore-sore bang duk bocor tu. Bocor ni. Dia tengok. Ataupun pergi masjid mana-mana, Masjid Muhammadiyah ke masjid Telipuk, sama buka kali. Kita nak kerana sore, nak duduk sore, menengu. Nak menengu. Kena ada. Sebelum kita jumpa Allah Ta'ala, sebelum kita diusung masuk dalam kubur sungguh. Duduk sore dah pasti dah ni. Nak biasa dah. Biasa latih diri kita ni, rasa seronok dengan zikrullah. Tak boleh nak zikir lagi pun, duk ngepek pada diri. Ya Allah, berat benar saya, ya Allah. Lagu ni kau meh-meh orang celaka ni tak ada. Abu Bakar ni nasihat dia pada tabi'in, pada tu suruh jerit. Kalau mu tak boleh jerit, buat jerit. Memang kena jerit tadi. Nak jerit. Nak belajar lembutkan hati kita. Setiap orang kena usaha. Ni nasihat dia, wa khuz bihadzika minal uzlah. Ambil bahagian uzlah. Uzlah. Tapi kalau dah boleh dah bangun tahajud tadi, tak molek dah. Teruskanlah, tingkatkanlah tadabbur tahajud kita. Dia hotel lebih molek sebenarnya. Ni kalau tak boleh kena cah lain. Kena cah dulu. Untuk cah proses kita kenal diri kita. Okay, suasana rumah kita tu kita tak erok. Kena tubik sekejap. Mana kalau tidur rumah kat subuh, kalau subuh boleh tak? Dia kena tidur tempat lain dulu. Tempat lain dulu. Tidur tempat lain dulu.
Wala ta'khudanna illa halalan. Lepas tu nasihat dia ni di antara asas juga. Wala ta'khudanna illa halalan. Janganlah kamu ambil melainkan halal. Ni asas. Ni berkali-kali dah kalau kita lalui nasihat ni, dia kita pun sebut berkali-kali dah. Asas kita nak jumpa Allah Taala. Oh lah. Banyak sara mana pun haram ditawar kepada kita, oh. Dunia sementara. Dunia sementara, tak padan. Sebab apa? Dia terlibat dengan haram kan? Dia punah, bukan punah kita, punah keturunan. Ya. Punah keturunan. Keturunan kita nak taubat berpayah. Oh tu bahaya ni halal ni. Sebab tu dia dalam usaha untuk menghapuskan diri kita dengan Allah Taala ni. Sehingga Nabi buat ta'arif pun orang Islam pun terlibat dengan makanan halal haram juga. Orang Islam tu siapa dia? Man salla salatana wa salla qiblatana wa akala dhabihatana. Orang Islam tu semaya kiblat kita, mengarah semaya seperti semaya kita, mengarah kepada kiblat kita, dia makan kita sembelih kita. Isyarat pada makanan halal. Makanan halal. Kalau tidak bunuh. Sebab tu tawaran lagu mana kalau tak jelas, lagu-lagu mana ke? Nak ni pula berlaku dalam negara kita ni. Okey dia boleh SP kan? Oh banyak nyanyi hadirin. Tak. Sebab tu kalau tak ada takwa ke dia bunuh habis orang. Sebab tu bukan masalah orang kita tak pandai buat kerja, bukan masalah ni masalah hati belaka. Masalah takwa, manusia tidak ada hubungan dengan Allah Taala tu bermasalah lalu belaka. Macam mana duit masyarakat orang Islam tu mereka labur ke habis susah. Dr. Zaharuddin kata tak boleh. Nak tubik. Ni buat semula pula. Bahawa orang lama-lama banyak-banyak lagu mana? Waktu tu dia menguji email semua masyarakat kita. Payah tu. Bukan kerja sahaja, main 80,000, 100,000. Lagu mana? Dividen dia tu. Tak? Kata 30,000 dividen dia. Nak buat lagu tu saja. Orang tak tahu. Orang kita tudah kita. Hak ni takwa dia pada Allah Taala. Takwa dia nak tulis lagu mana hati? Tak ada orang mukmin tu betul ujian. Betul ujian. Banyak pun tak halal ya Allah, redha ya Allah. Tak boleh guna. Kerana-Mu ya Allah. Nak boleh butir cara tu betul-betul hati ni. Kalau tidak ke sumak piah-piah cabut supaya ada amalan dia tidak menghalai dia daripada ni. Ni betul ujian. Nak ada kekuatan ni sebab tu kita suruh tadabbur Quran, kita suruh jaga amalan. Benda ni yang akan menghalai kita, yang menyebabkan kita rasa redha walaupun lagu mana pun susah secara mana pun. Sampai perikat bukan setara tu. Sampai perikat ilai belaka. Tak apa lagi. Orang mukmin sebenar. Orang mukmin. Sebab tu kena jelas. Jelas tentang Allah, jelas tentang kehidupan akhirat, jelas dunia tempat ujian. Barulah kalau kita tengok suasana ke. Lepas cari dalil pula. Cari dalil boleh. Cari rusah. Takut-takut ada ustaz ayat boleh Takut ayat boleh Dia kira darurat. Darurat macam kita gemuk metong. Rumah situ ada, dalam akaun lain ada. Darurat kat mana? Darurat anak nak ngaji doktor ni. Betul lah anak ni. Mana darurat. Kena jujur dengan Allah Subhanahu Taala, kena jujur dengan Allah Taala. Jangan terlibat dengan haram. Nabi ayat ada doa gini, doa guna nama Allah, duduk dalam musafir, tak terima. Ayat terberat benda haram ni. Nabi ayat pada kita ke, satu orang musafir tu. Musafir ni Nabi ayat dalam hadis lain, salasu da'awat yustajab wala yaruddu alaihin. 3 doa Allah Ta'ala pasti akan terima dan tidak akan tolak. Satu doa orang yang kena zalim. Doa orang musafir. Doa seorang bapa pada anak. Ni doa ni Allah Ta'ala tak akan tolak. Doa orang musafir termasuk tu. Tapi Nabi dalam hadis lain, satu orang musafir dalam keadaan rasa, lusuh pakaian dia musafir. Akak tangan lagi, sebut nama Allah ya Rab, tapi pakaian dia haram. Makannya dia haram. Nabi kata apa? Anna yustajab. Bagaimana Allah Ta'ala tak terima doa? Tak terima doa dia. Jerit lagu mana pun. Sumber haram. Lekat. Dia kena kembali ke semula pada tuan dia. Pada hak. Balik semula. Lepas tu kita guna dividen tu buat beli tanah. Sudah pula. Tak. Dia beli tanah.
Jumpa tanah sejokai nak jual 30,000 tu beli 30,000. Tanah Alik Ulu ramai kita 30,000. 20 tahun lagi bukan 30,000 dah. Kat sejuta dah. Kat sejuta dah. Anak kita lagu mana? Cucu kita lagu mana? Nak tabak lagu mana? Tahu tu haram. Tu. Nak tabak lagu mana? Susah dah. Pakai anak makan haram. Anak walaupun tahu. Kita nak tabak lah. Pak aku beri tanah kamu tu, aku nak tabak. Pok mati kita. Anak, tak apa ayah, tak apa. Tunggu. Loleh. Tanya nak pergi tu, tengok. Kat sejuta ni. Ujian hari ni. Sebagaimana ayah dia diuji dengan 30,000, anak diuji dengan kat sejuta. Lagu mana? Dah tak jawab. Ujian, kata ujian. Akan menyusahkan. Ini haram ni. Dia jadi tak betul lalu. Payah kita telah menyusahkan keturunan kita. Sebab itu di antara pesanan utama ulama di Quran, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'khuzanna illa halalan. Wajani bil israf. Lepas tu jauhkanlah daripada membazir, melampau dari guna nikmat Allah Taala. Wa qna' minad dunya bil kafaf. Cubalah rasa qanaah daripada dunia ni dengan rasa cukup dengan apa yang Allah SWT kurniakan pada kita. Berasa maksud dah tak? Terbukti saya kata aku liqauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.